Ya, keindahan negara Brunei Darussalam bukan hanya kita ni dapat saksikan dan juga dipamerkan menerusi kekayaan biodiversiti flora dan faunanya, tetapi juga di langit gelap. Ini antara usaha yang akan dilakukan juga oleh Persatuan Astronomi dalam segmen kita ni hari ini, satu pendekatan eksplorasi langit gelap, Explore Brunei Dark Sky. Untuk menerangkan lebih lanjut berkenaan dengan hal ini, kita turut menampilkan dan membawakan ahli Persatuan Astronomi Negara Brunei Darussalam, Yang Mulia Awang Muhammad Husaini bin Ali Hassan. Assalamualaikum Tuan, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Eksplorasi langit gelap. Meneroka ya, langit gelap. Jadi ini akan kongsikan kepada Auda bersama dengan narasumber kita, Tuan, mengenai dengan terlebih dahulu daripada Persatuan Astronomi Negara Brunei Darussalam. Iya. Okey, terima kasih di atas undangannya pada hari ini, dan sebelum itu saya perkenalkan saya sendiri Muhammad Husaini bin Ali Hassan. Saya selaku ahli Persatuan Astronomi Negara Brunei Darussalam. Okey, mengenai memperkenalkan PBD ni ya. Okey, PBD ini adalah Persatuan Astronomi Negara Brunei Darussalam, dan ianya telah ditubuhkan pada tahun 2003 dan didaftarkan ke bahagian pertubuhan Polis Diraja Brunei, dan pada masa ini alhamdulillah kami mempunyai lebih 80 orang ahli sudah, itu baru setakat hingga 2022, belum lagi dimasukkan yang terbaru tahun 2023 ini, dan juga kami mempunyai 2 orang ahli kehormatan. Itu adalah mengenai PABD iaitu Persatuan Astronomi Negara Brunei Darussalam. Ya, jadi itu secara ringkas sejarah penubuhan Persatuan Astronomi Negara Brunei Darussalam amat mengagumkan. Betul. Penubuhannya sudah pun beranjak kepada 19 tahun. Ya, InsyaAllah memasuki tahun ke-20-nya tahun ini. Ya, dinyatakan pada tahun 2003. Ya. Alhamdulillah. Kita ingin mengetahui juga sebenarnya kegiatan-kegiatan yang lebih difokuskan oleh Persatuan Astronomi ini untuk lebih jelas kepada penonton kita ni. Okey, kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh PABD yang setakat ini kami ingin membuat satu cerapan iaitu cerapan bintang, iaitu stargazing, yang malahan juga aktiviti-aktiviti ini kami juga membuat di beberapa daerah. Dan juga pada masa ini yang terkini pun kami banyak dijemput secara rasmi dari Majlis Perundingan Kampung dan juga sebagainya. Kami untuk membuat aktiviti kepada orang ramai di tempat-tempat yang tertentu. Dan pada masa ini untuk aktiviti yang terbaru ini kami telah bekerjasama dengan Kementerian Pelancongan dan juga sumber-sumber utama yang telah dijalankan sejak Januari tahun 2022 sehingga pada masa ini untuk kami menjalankan aktiviti Brunei Dark Sky. Baik, mungkin juga dalam hal ini Tuan ya, kita ni sebenarnya kagum dengan usaha-usaha yang telah pun dilakukan oleh Persatuan Astronomi Negara Brunei Darussalam. Aktiviti-aktiviti pencerapan itu yang kita lihat untuk beberapa tahun kebelakangan ini sudah turut melibatkan masyarakat setempat kita ni ya, dan sudah semakin orang ramai yang mengenali dengan Persatuan Astronomi ini. Kita ni dapat lihat juga aktiviti stargazing ataupun cerapan bintang yang dipaparkan di kaca TV. Mungkin dapat bercerita sedikit ni Tuan mengenai dengan aktiviti-aktiviti yang dipaparkan. Okey, aktiviti-aktiviti yang dibuat yang dalam dipaparkan pada masa ini adalah aktiviti-aktiviti stargazing yang dibuat pada masa ini, dan juga yang sebelum-sebelumnya. Yang aktiviti ini adalah aktiviti stargazing yang mana kami bersama orang ramai untuk membuat aktiviti cerapan bintang yang bukan saja kita ni membuat cerapan bintang, yang mana kami juga membuat cerapan planet, planet-planet dan juga galaksi, iaitu seperti Bima Sakti ataupun dipanggil Milky Way. Baik, sebelum kita lebih lanjut, beberapa ketika rasanya semasa musim COVID pulang tu ada satu pertandingan yang juga diselia oleh Persatuan Astronomi Negara Brunei Darussalam, di mana negara Brunei Darussalam diberikan penghormatan oleh NASA untuk memberikan nama
satu planet. Ya. Dan saya sendiri ada menyertai itu satu Ya, betul. di pertandingan tersebut. Jadi Tani sudah mengetahui siapa pemenangnya dalam pemberian nama. Mungkin dapat dikongsikan serba sedikit nama planet yang diberikan penghormatan kepada negara Brunei Darussalam untuk memberikan nama itu, Puan. Okey, planet yang diberi untuk ke negara Brunei Darussalam pada ketika itu Kumala, ya? Ya, Kumala dan juga Mustika. Itu adalah nama-nama planet yang telah diberikan nama oleh untuk diberi oleh untuk pihak NASA dan diiktiraf untuk kita ni untuk di negara Brunei Darussalam punya. Tapi malahan insya-Allah kalau sekiranya cuaca mengizinkan di negara Brunei Darussalam, kita ni juga dapat melihat nama yang telah diberikan oleh usul planet Kumala. Ada dua planet yang diberikan penghormatan kepada negeri kita ni untuk diberikan nama, Kumala dan juga Mustika. Saya tidak ingat apa cadangan nama yang saya berikan pada masa itu, tapi memang cukup bergembira. Sebagai seorang rakyat negara Brunei Darussalam, apabila kita ni diberikan penghormatan oleh NASA memberikan nama kepada planet-planet itu, berbangga rasanya. Jadi kita ni bukan hanya ada aset di dataran bumi, tetapi juga di galaksi. Di galaksi dan luar angkasa. Kita ni ada juga di sana. Iya. Baik, berkenaan dengan aktiviti yang akan diadakan dalam waktu terdekat ini, Explore Brunei Dark Sky. Dapat diterangkan, Tuan? Okey, mengenai aktiviti Explore Brunei Dark Sky, apa yang kami kami buat pada masa inilah, alhamdulillah kami banyak menerima permintaan daripada orang ramai untuk mengikuti satu aktiviti Brunei Dark Sky. Jadi kami pun bekerjasama dengan Kementerian Pelancongan dan Sumber-Sumber Utama untuk membukakan satu package, iaitu package pelancongan. Okey, pelancongan iaitu mengenai Explore Brunei Dark Sky. Okey, package pelancongan ini kami akan membuat satu kawasan yang telah ditetapkan dan juga diiktiraf dan diberi kebenaran oleh pihak-pihak berkenaan. Seperti di tempat-tempat yang dibuat, itu dari kawasan-kawasan ulu pendalaman dan juga di daerah Tutong, di beberapa tempat di kawasan daerah Tutong, dan juga jika sekiranya ada permintaan, kami boleh juga membuat di daerah-daerah lain seperti daerah Temburung dan juga di daerah Muara, yang mana untuk membuat aktiviti Dark Sky ini, kami memerlukan kawasan yang paling gelap, iaitu kalau di kawasan-kawasan di bandar, kawasan-kawasan bandar, kalau kita lihat pada masa ini, ia memang banyak terdedah daripada cahaya. Ya, seperti pembangunan. Yang kedua, lampu-lampu jalan raya, kita ni banyak boleh lihat itu adalah tempat kawasan yang terdedah. Jika sekiranya macam mana cara kita ni kan mengenali ianya terdedah daripada cahaya. Okey, sebagai contoh, kita ni di rumah. Blackout yang tutup karang. Adakah kita ni itu terasa gelap bagi kita ni? Gelap. Okey, tapi bagi diri saya sendiri, saya mengatakan dia belum gelap. Belum gelap lagi. Okey, kalau dari segi persekitaran, kita ni akan nampak gelap. Cuba kita ni lihat di kawasan langit. Okey, di kawasan langit kita ni akan lihat. Ia akan nampak bercahaya. Kerana adanya bulan. Ada satu, ada bulan. Yang kedua, lampu itu. Dari segi macam lampu cahaya, jalan raya, lampu-lampu. Ataupun masih nampak lagi nampak di kawasan awan itu. Betul ya. Baik, kita berbangga dan tumpang gembira dengan adanya usaha atas orang kita ni persetujuan juga daripada Jabatan Pelancongan. Rakan kita ni. Jadi barangkali dalam hal ini Tuan mungkin dapat menerangkan juga aktiviti-aktiviti yang lebih dilakukan oleh Persatuan Astronomi. Okey, yang aktiviti yang lebih kami lakukan. Okey, kami membuat aktiviti ini bukan saja aktiviti Dark Sky, Sky. Kami juga membuat bermacam-macam aktiviti. Seperti kalau dari segi aktiviti ini, kami ada kadang-kadang kami ada membuat satu training untuk membuat training macam mana cara-cara kita ni membuat orang belajar menggunakan dari segi teleskop, peralatan dan juga kamera,
dan juga sebagainya. Jadi sebenarnya alat utama yang digunakan untuk melakukan aktiviti ini adalah teleskop itu sendiri ya. Ya, Jadi ini lebih kepada aktiviti interaktif. Ya. Orang peluang para pengunjung ataupun peminat ini menggunakan, memegang secara langsung teleskop ini. Tapi adakah teleskop ini mempunyai jenis-jenisnya tertentu kan Tuan? Macam mana? Okey, dari segi teleskop teleskop ini okey, nanti kalau sekiranya macam dari segi aktiviti yang kami jalankan. Kalau yang kami jalankan dari aktiviti-aktiviti ini, kalau sekiranya kami akan membawa teleskop dan juga kamera. Okey, teleskop ini ia bermacam-macam jenis. Ia ada banyak jenis. Cuma berbeza saiz saja, saiz besar, kecil dan sebagainya. Okey, jadi untuk penggunaan teleskop yang akan menggunakan oleh orang-orang yang telah dilatih dan juga mereka akan meng-guide untuk menggunakan teleskop juga bagi bersama-sama orang ramai yang akan ikut ini. Jadi kalau dari segi teleskop ini ia ada quite sensitif sedikit sikit. So penggunaannya pun mungkin kami akan kongsikan secara bersama kami ajarkan. Baik, saya berminat juga untuk mengetahui berkenaan dengan salah satu usaha yang dilakukan ini akan ada diperkenalkan nanti melalui package yang disediakan oleh Persatuan Astronomi Explore Brunei Dark Sky. Jadi mungkin dapat dikongsikan juga antara tempat-tempat yang sudah pun diberikan kebenaran untuk melakukan aktiviti stargazing di lautan langit yang gelap di negara Brunei Darussalam. Kalau tadi nyatakan di daerah Tutong ada di daerah Brunei Muara dan juga di beberapa kawasan pedalaman. Ya, betul. Ya. Okey, di tempat-tempat yang sudah dikongsikan bersama Kementerian Pelancongan dan Sumber-Sumber Utama dan juga kami telah diberikan kebenaran untuk menggunakan kawasan-kawasan tersebut. Jika sekiranya kami ada tempahan daripada orang ramai dan request daripada orang ramai yang ingin ikut mengikuti aktiviti tersebut. Yang pertama sekali kami ada membuat satu Milky Way hunting. Orang Bima Sakti yang tengah glamour pada masa ini, orang famous pada masa ini yang dimuat naik untuk mengambil gambar dan kadang-kadang ada yang sudah men-sharekan di media-media sosial hasil gambar yang diambil. Okey, Milky Way hunting ini pada masa ini ia sudah memang mula aktif dan juga peak yang lebih terbaik itu sekitar bulan Mac hingga bulan Oktober. Ia akan keluar, galaksi itu akan keluar dan juga ia akan keluar sekitar jam awal pagi iaitu waktu subuh. Jadi kita ni terpaksa mengikuti aktiviti ni, package ni kita ni membuat aktiviti package ulang-alik pun boleh, package untuk bermalam pun boleh. Atau sekadar untuk menghunting planet Milky Way kena panggil Bima Sakti itu. Ataupun kita ni membuat stargazing dari segi macam planet pun boleh jual dan seperti yang dikatakan tadi di tempat kawasan yang telah dibenarkan oleh yang pihak berkuasa yang kami cuba buat permohonan Sungai Mau. Yang pertama sekali di kawasan-kawasan Sungai Mau, yang kedua di Laugan Lalak. Laugan Lalak pada masa ini masih dalam perundingan dari pihak-pihak berkenaan untuk menggunakan kawasan-kawasan tersebut. Dan seperti yang telah dipaparkan sekadar masa ini, itu adalah Milky Way, iaitu Bima Sakti yang hasil daripada ahli-ahli Persatuan Astronomi Negara Brunei Darussalam untuk membuat gambar, mengambil gambar untuk iaitu Milky Way dan juga Bima Sakti yang hasil-hasil diambil. Itu adalah satu aktiviti dark sky. Dan juga kawasan-kawasan ini kami alhamdulillah pada masa ini dari segi verbal saja terlebih dulu, dari segi verbal kami telah diberi kebenaran untuk menggunakan dan bersama-sama memajukan kawasan tersebut. Alhamdulillah. Barangkali orang bukan hanya nanti kalau diikutkan antara kriteria untuk menjayakan aktiviti exploring the dark sky of Brunei itu mesti kawasan itu benar-benar gelap. Saya percaya ada lagi aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan, terus mengadakan glam camp ataupun antara aktiviti yang sudah semakin mendapat tempat. Ya betul. Yang sebetulnya ada lagi satu tempat yang paling gelap di negara Brunei Darussalam. Yang sebelum ini kami pernah membawa orang ramai yang membuat tempahan kepada kami. Sebelum ini seramai 40 orang. Dan juga alhamdulillah kami telah dibantu oleh Persatuan Kereta Tahan Lasak Brunei, iaitu Persatuan Kereta Tahan Lasak Brunei, iaitu PKTLB, Pacuan Lapak Roda. Mereka telah membantu kami untuk membawa
rombongan kami selama 40 orang dan juga ahli-ahli kami dari persatuan dari 10 orang untuk ke tempat berkenaan, iaitu ke Ulu Belait. Ke Ulu Belait kami akan cuba membuat di kawasan berkenaan. Kami sudah membuat kajian di tempat berkenaan. Kalau sekiranya memang gelap sebab apa? Kerana ia jauh daripada bandar. Jauh daripada cahaya. Kami pernah membuat sana bermalam selama 3 hari. 3 hari. Survival kah? Ya, camp survival. Kita ni jauh dari bandar. Okey, kita ni jauh daripada telefon bimbit dan juga sebagainya. Kita ni akan cuba membuat membuat dark sky di sana. Tapi alhamdulillah apa yang kami buat di sana semuanya berjalan dengan lancar. Dan dark sky ni orang di sana adalah kawasan paling gelap di negara Brunei Darussalam. Bagi saya itulah ada satu-satunya peninggalan yang kenangan manis dan juga paling gelap di negara Brunei Darussalam. Sebab apa? Tidak ada satu lampu pun yang berada di sana. Baik, kita ada satu video. Betul. Ya? Jadi kita saksikan bersama satu sisipan video ini untuk tetapan bersama. Ya. Satu sisipan yang cukup menarik rasa. Betul ya. Kita ni dapat melihat kekayaan biodiversiti yang ada di negara Brunei Darussalam, menikmati kawasan daratnya dan juga di sebelah malam menikmati langit Brunei. Baik, untuk akhirnya di manakah mendapatkan keterangan lanjut? Mungkin ada talian yang boleh dihubungi dan laman media sosial yang boleh kami lihat aktiviti perkembangan dari Persatuan Ekonomi. Okey, kira-kiranya ada orang ramai yang ingin membuat tempahan mengikuti dari arah kami, iaitu PABD Astrotourism ini. Alhamdulillah, memang saya katakan tadi, memang kami sudah diiktiraf oleh Kementerian Pelancongan dan Sumber-Sumber Utama untuk membuat satu pakej pelancongan di dalam negara. Okey, orang ramai yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pakej tersebut, seperti bermalam dan juga sebagainya, untuk mengikuti Dark Sky ini. Okey, orang ramai bolehlah menghubungi kepada saya sendiri di talian 815-8392. Saya ulangi lagi sekali, di talian 815-8392. Okey, insya-Allah dari segi aktiviti tersebut kami akan juga mempromokan di website kami iaitu di www.bruneiastronomy.org dan juga di laman Facebook kami iaitu Persatuan Astronomi Negara Brunei Darussalam, iaitu Brunei Astronomy Society. Oh ya. Baik, alhamdulillah. Itu antara pengisian bersama cukup padat dan cukup menarik. Kita ucapkan terima kasih kepada narasumber itu yang mulia Tuan Muhammad Husaini bin Ali Hassan, dan setakat di sini saja kita ucapkan Audah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.